minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbil alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, insyaallah hari ini sambung lagi bacaan bersama surah Maryam. Insyaallah kita akan masuk ke surat 306 ayat 12 sampai 25. Semalam dah diberitakan pada kita mukadimah pada surah Maryam ni berkenaan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam tafsir Ibn Katsir ke tafsir Ihsan ke, Nabi Zakaria ni sama ada pak saudara kepada Maryam, ya, pak saudara penarik Maryam ataupun suami kepada mak saudara Maryam. Salah satu lah. Orang Melayu kata pak saudara lah, ya. Tapi sama ada pak saudara sungguh, ada nasab, ataupun suami kepada mak saudara dia. Maksud dia adik-beradik Imran lah. Sama ada adik-beradik Imran ataupun bigah Imran. Imran, Nabi Zakaria. Dah tua, dia bangun tengah malam berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Dia dalam tafsir mengatakan dia merintih. Ya Rabb. Ya Rabb. Dia merintih, memohon. Memohon untuk apa? Memohon untuk dikurniakan zuriat. Memohon dikurniakan zuriat. Dalam surah apa, Mukminun macam begitulah, ada doa dekat situ, ada doa kat situ. Dalam semalam menceritakan hal dia, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala, dia menceritakan hal dia, ayat 5 tu kan, ayat 4 Allahumma shalli ala Muhammad, qala rabbi inni wa hanal, yang tu ya. Ayat 4, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Jangan menggunakan ini untuk doa lah. Siapa nak zuriat, bukan doa Nabi Zakaria yang bab ni. Dia dalam surah lain. Saya lupa dah. Semalam ingat, hari ni dah lupa. Doa dia tu khusus yang lain. Ini menceritakan kisah dia. Amal muda-muda, anak-anak, tak payah bacalah. Wahai Tuhanku, aku dah tua. Tulangku dah lemah, kepala aku dah berubah. Tak kenalah. Ambil surah lainnya. Di semalam Nabi Zakaria mengadu kepada Allah, merintih. Sebab tu title semalam berdoa dengan suara dan yang lembut. Masa bila dia bangun tengah malam, ya. Mengadu perihal diri dia dah tua, isteri dia yang mandul tu tak ada anak dia, jadi dia mohon untuk mendapatkan seorang waris. Mewarisi keluarga dia, waris, ya. Memanglah ada hadis mengatakan para nabi tidak mewariskan apa-apa melainkan sedekah. Para nabi tidak mewariskan apa-apa melainkan ini akidah yang tinggalkan amalan dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi ini dia kata dia memohon seorang waris, ya. Bila dia dah tahu pula, datang kepada dia kabar gembira akan dikurniakan seorang anak, apa dia kata? Dia terkejut, dia takjub. Dia tanya pula, macam mana aku boleh nak dapat anak? Aku kan dah tua, isteri aku pula dah mandul. Malaikat Jibril kata, senang je. Sebelum ni pun kau tak ada. Sekarang kau diadakan. Begitulah mudah je kalau Allah nak bagi. Ini bukan kali pertama kita jumpa ni. Masa kita Al-Kahfi pun kita dah jumpa dah. Allah kan nak bagi. Kalau Allah nak tarik macam tu je, ya, nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Sebab tu kita diajar untuk bersyukur. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tegur di ahli pemilik kebun tu pada orang Yahudi yang kaya raya tu. Masuklah kebun kau dengan lafaz ta'ajub kepada Allah, nikmat yang Allah bagi pada kau tu, ya. Dia kata, taklah, ni harta benda aku ni, akal usaha aku ni, tengok tiba-tiba besok Allah hapuskan macam tu je. Macam tak pernah ada. Ini dah berulang-ulang kali Allah akan tunjukkan kepada kita dalam surah lepas surah lepas surah, ya. Bila Allah nak bagi, Allah boleh, Allah nak tarik, begitu saja Allah bagi tarik, seolah-olah tak pernah berlaku pun sebelum ni. Nikmat yang berpanjangan kita ada tu seolah-olah tak ada. Kita ada ahli keluarga, rumah tangga, tiba-tiba dia meninggal. Habis meninggal semua, tinggal kita semua. Nauzubillah, tak berlaku pada kita. Tapi berlaku tak? Berlaku. Seolah-olah selama ni nikmat kita berkasih sayang, berkeluarga tu tak pernah berlaku pun.
Hilang macam tu je. Begitu juga dalam keadaan dua pemilik kebun tu kan, dengan kaya dia dengan nikmat kebunnya yang suburnya, besok tak ada dah kebun. Terbakar ke begitu, dihapuskan oleh Allah. Begitu juga dengan Zakaria, takjub dia selama kening. Aku tua, bini aku pun dah tua, dah lah tua mandul pula tu. Walaupun aku merintih, tapi bila dikurniakan, dia terkejut. Ini kita tengok, dah diberitahu, berilah tanda-tanda dan sebagainya, itu semua cerita dah tahu. Dia tak boleh cakap, dia hanya boleh isyarat saja. Disyariat kepada dia, bukan disyariat, disarankan kepada dia untuk lebih bertasbih. 3 hari dia kena bertasbih tu. Dia keluar daripada mihrab, dia bagi tahu orang secara isyarat je. Isyarat macam mana, wallahu a'lam tu. Tetapi satu dikatakan kepada dia, aku akan kurniakan kepadamu seorang zuriat lelaki bernama dah tahu dah pagi-pagi banyak soalan review. Bernama Yahya. Yahya satu makhluk, satu nama yang belum pernah didengarkan sebelum tu. Jadi nama Yahya ni pada zaman ni baru keluar. Sama juga satu lagi makhluk insan yang sempurna Allah kurniakan satu nama yang tak pernah digunakan oleh kaum dia. Apa dia? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah, walaupun dah ada petanda dah dalam kitab-kitab lain sebut Ahmad dan sebagainya, nama Muhammad tu tak pernah guna lagi. Begitu juga Yahya belum lagi. Yahya ni dia kelebihan Nabi Yahya, dia ni dinobatkan sebagai Nabi masa dia kecil lagi. Saya tak habis baca lagi sirah dia, kalau tak salah dia pun meninggal muda. Wallahualam, nanti saya cuba habiskan bacaan. Dia pun meninggal muda. Dia pada kecil lagi Nabi. Jadi hari ini kita akan masuk bab. Kenapa tiba mukadimah Zakaria tu? Sebab Zakaria ni orang peranan dia besar untuk menjaga siapa? Nurul dah jawab tu. Maryam dalam surah Ali Imran kita dah beritahu semalam kita dah bincang, dah dimaklumkan pada kita dan Ali Imran dinazarkan oleh mak dia untuk Maryam tu menjaga memberi khidmat di biara masjid lah. Masjid kat Baitul Muqaddis Wallahu a'lam. Hari ini masuklah bab Nabi Yahya sikit dan juga perihal Maryam. Karamah kepada Maryam ni, dia bukan nabi lah, bukan nabi sebab dalam jumhur ulama mengatakan nabi ni hanya lelaki saja yang 114,000 kan. Lelaki saja. Maryam ni dikurniakan karamah yang besar. Selain daripada melahirkan Isa tu, siapa ingat satu karamah dia masa dia duduk dalam masjid tu? Dia duduk beribadah tu. Siapa ingat? Satu karamah. Makanan apa? Anissa? Tak ada dalam surat tu. Tak payah nak belik lah. Siapa ingat? Apa mukjizat? Bukan mukjizat, karamah makanan ni. Siapa ingat? Terkejut Nabi Zakaria tengok. Dia pun bertanya. Dia tanya macam mana? Tak payah, bukan ayat Quran tu lah, cerita lah. Siapa ingat? Nabi Zakaria perasan waktu Maryam ni duduk, dia tak keluar-keluar. Dia beribadah kat situ, dah dihidangkan kepada dia makanan-makanan yang mencari adat. Waktu panas datang makanan musim sejuk. Waktu musim sejuk datang makanan musim panas. Dia bertanya daripada mana makanan ni? Makanan ni Maryam kata dianugerahkan kepada dia. Itu dipanggil sebagai karamah. Kerana Nabi dipanggil mukjizat. Apa dia kelebihan dia berikan oleh seorang Nabi sebelum dia menjadi Nabi? Dia panggil apa? Nabi Muhammad SAW masa belum diangkat menjadi Nabi, ada kelebihan-kelebihan mencari adat yang Allah dah kurniakan pada dia. Kalau benar cerita yang dia dipayungi awan dan sebagainya. Didatangkan kepada dia seorang rahib Yahudi ke, dah beritahu pak saudara dia. Dia ni, ayah dia dah tak ada kan? Betul. Kau bawa balik dia. Masa tu dia berikut meniaga ke Syam kan? Kau bawa balik dia ni. Jadi kalau orang tahu dia ni, orang bunuh dia ni. Ada lagi kelebihan-kelebihan. Dia Al-Amin, sentiasa orang percaya. Dia panggil apa? Kelebihan dia berikan oleh seorang Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi. Dia panggil masa dia jadi Nabi, dia panggil mukjizat. Sebelum semua mata naik ke atas, itu tengah mikir belakang ni. Irhas. Untuk orang yang bukan Rasul, kelebihan pada dia dipanggil karamah. Karamah. Orang nak buka tarikat, jual karamah.
Buka tarikat zaman sekarang orang jual macam-macam karamah. Hati-hati ya adik. Bukan semua orang pandai cakap itu semua dia punya background dia betul. Kadang-kadang yang dinobatkan menjadi guru tu cakapnya Masya Allah pandainya. Kadang-kadang dia cakap pandai-pandai sampai terbelit-belit saya pun tak faham. Yang diviralkan sekarang ni macam-macam lah tarikat-tarikat yang pelik-pelik itu dia cakap pasal hakikat, makrifat, terpusing sana terpusing sampai saya kita pun tak faham. Apa dia cakap ni? Hati-hati ya. Itu sikit-sikit sikit-sikit jelah. Mukadimah hari ni mukadimah kepada Yahya dan juga lebih kepada karamah seterusnya Sayyidatuna Maryam dalam melahirkan Nabi Isa, insya-Allah. Terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله. Terjemahan ayat 12 hingga 25. Wahai Yahya, ambillah dan pelajarilah kitab Taurat itu bersungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kebijaksanaan kepadanya sewaktu dia masih kanak-kanak. Nota 501, pelajarilah Taurat itu, amalkan isinya dan sampaikan kepada umatmu. 502, pemahaman Taurat dan mendalami agama. Dan kami jadikan perasaan kasih sayang sesama manusia suci daripada dosa dan dia adalah seorang yang bertakwa.
dan dia berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya dan dia tidak pula sombong atau derhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari matinya dan pada hari dia dibangkitkan untuk hidup semula. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, iaitu ketika dia mengasingkan diri daripada keluarganya, iaitu keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, iaitu Baitul Maqdis. Lalu dia Maryam memasang tabir yang melindunginya daripada mereka, keluarganya. Lalu kami hantarkan kepadanya roh daripada kami, Jibril, sebagai seorang lelaki yang sempurna rupa bentuknya. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari perbuatan jahatmu jika kamu seorang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak lelaki padahal tidak pernah ada lelaki yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit untuk bersalin memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, betapa baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya daripada tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goncangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Tafsir Jalalain, qala innama ana rasulur rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak lelaki suci yang kelak menjadi nabi. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak lelaki sedangkan aku tidak pernah disentuh atau dinikahi oleh seorang pun. Walam aku bariya, dan aku bukan pula seorang penzina. Qala kazaliki, Jibril berkata, memang demikianlah yang akan berlaku. Qala rabbiki huwa alayya hayyin. Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan agar kami menjadikannya sebagai satu tanda kekuasaan kami bagi manusia, warahmatan minna, dan sebagai bentuk rahmat daripada kami untuk orang-orang yang beriman kepadanya, wakana, dan penciptaan itu merupakan amram maqdiyah, suatu perkara yang sudah diputuskan di dalam ilmuku. Lalu Jibril pun meniupkan nafasnya kepada Maryam dan seketika itu Maryam merasakan keberadaan janin di rahimnya. Fahamalathu fantabazat. Maka Maryam pun mengandungnya lalu ia mengasingkan diri. Kisah Nabi dan Rasul. Pada saat malaikat Jibril akan menemui Maryam, persediaan air Maryam habis. Ia kemudian berkata kepada Yusuf, anak bapa saudaranya, pergilah bersamaku untuk mengambil air. Yusuf menjawab, aku masih mempunyai persediaan yang akan cukup sampai esok. Lalu Maryam mengambil bekasnya dan pergi sendirian ke sebuah gua. Di sana dia bertemu dengan malaikat Jibril yang telah diserupakan oleh Allah dalam bentuk manusia sempurna. Kemudian Jibril berkata kepadanya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak lelaki padahal tidak pernah ada orang lelaki yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaran Allah
bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami, dan hal itu merupakan perkara yang sudah diputuskan. Ketika Jibril mengatakan hal itu, Maryam pun berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditiupkanlah roh ke dalam saku jubahnya, lantas Jibril meninggalkannya dan Maryam pun mengandung Al-Masih. Kemudian Maryam mengisi bekasnya dan kembali ke tempatnya. Sedangkan pada masa itu tidak ada seorang pun yang paling tekun beribadah kecuali Maryam dan anak pakciknya Yusuf An-Najjar. Baik, Alhamdulillah. Kena baca lah ya, baca dalam tafsir Ibn Katsir lah senang. Baca tafsir Ibn Katsir, diceritakan lengkap perihal kehamilan Maryam sampai melahirkannya. Besok kita akan jumpa pula berkenaan dengan cerita awal kelahiran Nabi Isa. Apa dia mukjizat digunakan kepada Nabi Isa untuk mengangkat fitnah yang dah berluasa ketika itu di Baitul Muqaddis berkenaan dengan kehamilan Maryam tu. Ya, kehamilan Maryam. Dia awal-awal kehamilan Maryam ni pergi berjumpa dengan mak saudara dia lah, isteri kepada Nabi Zakaria. Masa isteri kepada Nabi Zakaria mengandungkan Nabi Yahya, di awal dia katakan dia orang ni beza 40 hari yang macam tu. Wallahualam, tetapi sama-sama mengandung. Sama-sama mengandung. Jadi kelahiran Nabi Isa lebih kurang sama dengan kelahiran Nabi Yahya, lebih kurang. Yang mana dulu wallahualam saya tak pasti. Tapi masa tu, di masa dua-dua mengandung tu pun dah nampak ada kebesaran Nabi Isa, sampai isteri mak saudara dia mengatakan, kalau aku menghadap kau ni seolah-olah aku rasa anak dalam perut aku ni sujud kepada anak dalam perut kau. Maksud dia Nabi Yahya sujud kepada Nabi Isa. Kita ingat masa kita baca surah Yusuf dulu, syariat sujud ni ada pada zaman tu. Syariat kita dah tak ada dah. Tak dibenar lagi kita sujud kepada manusia dalam erti kata kita nak memberi perhormatan. Bukan tanda tunduk macam kita ni. Sujud. Macam mana sujud? Wallahualam. Tapi dulu masa zaman Nabi Yusuf, ada dah. Adik-beradik dia sujud kepada Nabi Yusuf kan. Ujung cerita Nabi Yusuf tu sujud kepada Nabi Yusuf. Tapi sujud tu berbeza dengan sujud untuk mengabdikan diri pada Allah. Macam mana? Wallahualam. Syariat kita dah tak ada dah diangkat. Kita tak dibenarkan lagi sujud pada manusia. Pada manusia. Masa ni bayi dalam kandungan pun nak bersujud kepada bayi yang lain. Itu nak menunjukkan awalnya kebesaran bayi dalam kandungan Maryam. Baca dalam tafsir itu bagaimana Maryam mengasingkan diri dia. Sebab tak nak orang tahu, Sebab susah macam mana nak cakap ni sampai diarahkan mengasingkan diri, lahir dan sebagainya. Nanti besok kita tahu. Kita dah tahu dah cerita ni soalan bocor kan. Nabi Isa salah satu daripada bayi yang boleh berkata-kata. Besok saya nak tanya, saya rasa tak kurang daripada 3 orang. Daripada hadis yang sahih, ada 3 orang bayi yang boleh berkata-kata. 3 ke 4 saya tak pasti. Hari ni kan Google. Besok saya tanya seorang. Siapa dia 3 bayi yang diberikan kelebihan untuk berkata-kata? Masih kecil lagi. Masih kecil. Besok kita tengok siapa dia 3 bayi itu. Jadi baca dalam tafsir Ibn Katsir, tak susah, menceritakan perihal perjalanan Maryam tu, masa dia mengandung dan sebagainya. Apa kita nak ambil daripada ni? Satu, kelebihan yang Allah boleh kurniakan lah. Tak ada masalah. Kalau Allah nak bagi kita mengandunglah benda yang mencari adatnya. Tapi pada kita bukanlah. Pada Maryam je. Pada Maryam lagi. Tiba-tiba orang lain tiba-tiba mengandung. Ini anak kurnia anak Allah. Dok lah zaman sekarang ni, dok lah tu. Kalau tak kahwin mengandung tu anak zina lah tu. Hukum akalnya begitu. Boleh kalau nak bagi, boleh je. Tapi dalam sirah tak ada dah nak khabar lagi orang lain yang macam Maryam selepas Maryam. Selepas Nabi Muhammad SAW tak ada lah dipertunjukkan kepada kita orang yang boleh mendapat kelebihan yang macam Maryam ni, tak ada dah. Itu satu. Apa Allah nak bagi, boleh saja. Pelbagai mukjizat yang Allah boleh pertontonkan kepada kita tu untuk kita punya pemahaman. Kita dah jumpa dah sebelum ni. Bagi yang nampak je lah. Bagi yang faham je lah. Besok kita akan tengok bila Nabi Isa sendiri berkata-kata, apa jadi kepada kaum Yahudi dengan Nasara? Berpecah-pecah. Kita dah baca ada perjalanan Nabi Isa, tak ramai pengikut dia. Tak ramai, Hawariyun dia 12 orang je. Itu pun dalam 12 tu yang mukmin sikit je tinggal kan lepas diangkat Nabi Isa. Yang sikit tu pun mukmin dalam Al-Quran kata dah ditewaskan dengan orang yang bukan mukmin, Hawariyun yang bukan mukmin. Hati-hati Jadi perjalanan dia susah. Perjalanan kisah dia susah. Wallahu a'lam.
Sikit bab Nabi Yahya tadi, saya dah maklumkan Nabi Yahya, sebenarnya Nabi Yahya ayat awal tu kan, dia diberikan kelebihan pelbagai karamah ketika dia masih kecil lagi. Dan dia ni diajarkan kitab Taurat pada awal. Kitab Taurat yang sebenar. Dia berikan kebijaksanaan untuk menguasai kitab Taurat tu ya. Wallahu a'lam. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang lelaki yang menangis kerana takut kepada Allah hingga susu kembali ke dalam kantungnya dan tidak akan berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, menangis kerana takut kepada Allah akan membangkitkan istiqamah, keteguhan hati, sebab hal itu akan menjauhkan daripada api neraka. Yang kedua, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabawi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya keturunan Adam telah mendustakan aku padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukannya. Mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk mencelaku. Kedustaan yang mereka perbuat terhadapku adalah mereka menganggap aku tidak mampu menciptakan kembali sebagaimana aku menciptakan sebelumnya. Celaannya kepadaku adalah mereka mengatakan bahawa aku mempunyai anak. Maha suci aku, sama sekali aku tidak mengambil isteri dan tidak mempunyai anak. Hadis riwayat Bukhari. Nasihat dan pengajaran, Maryam merasa terkejut ketika mendengar dirinya akan dianugerahi seorang anak. Bagaimana mungkin dia dapat mengandung atau melahirkan seorang anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhnya. Malaikat Jibril berusaha menenangkan Maryam daripada kejutan itu dengan berkata, seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, penciptaan janin di dalam perut Maryam merupakan hal yang teramat mudah. Kerana Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah telah menciptakan Nabi Adam tanpa seorang lelaki sebelumnya dan tanpa seorang perempuan. Allah menciptakan Hawa hanya dengan seorang lelaki sahaja. Isa diciptakan tanpa ada seorang lelaki dan Allah menciptakan manusia lainnya daripada lelaki dan perempuan. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ambillah ya apa-apa pengajaran yang mudah-mudah yang kita boleh faham dalam bacaan harian kita. Dalam bacaan harian. Ada pengajaran-pengajaran yang mudah ya. Kita boleh ambil terus. Banyak tu yang sikit lah. Yang banyak dalam Al-Quran ialah benda yang perlu kita pelajari. Khususnya bab-bab syariat. Kita tak boleh nak main baca je dan kita terus amalkan. Kita kena belajar. Khususnya nak mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis. Itu semua dah maklum lah ya. Apa dia dalam Al-Quran ni? Benda-benda macam ni lah. Nasihat dan pengajaran. Ini. Pengalaman cerita lama nak bagi kita semangat, boleh, tak ada masalah. Kita boleh ambil terus ya daripada Al-Quran dan hadis tu ya. Tapi bila bab nak mengambil syariat, kita kena lebih mendalam lagi. Bukan kita lah sebenarnya, ulama-ulama lah. Kita ni ambil daripada ulama je. Ulama-ulama akan lebih mendalam lagi, tengok bab usul fiqhnya, dia tengok macam mana hadisnya dan sebagainya, barulah dia istinbat kalau hukum. Nah, ulama-ulama yang jumhur ulama ni ataupun ulama mujtahid, kalau dia ijtihad dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihad dia tak betul, dia dapat 1 pahala. Begitulah level mereka berbanding dengan kita. Jadi kita ni baca Al-Quran ni ambil pengajaran yang asas-asas je. Daripada penceritaan ni kita ambil benda yang nak naik semangat kita lah. Nak naik semangat kita untuk kita istiqamah dan tadabbur membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Besok kita tengok seterusnya perjalanan Maryam setelah melahirkan Nabi Isa dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, salah satu bayi yang boleh berkata-kata. InsyaAllah besok kita akan tengok mana lagi, siapa lagi bayi yang boleh berkata-kata tu daripada hadis-hadis yang sahih. InsyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.